Hai, salam sejahtera. Saya Iman Razali dan welcome back to Forex Beginner Course. Okey, sebelum ni korang dah tahu tentang asas signal trend dan sekarang kita nak tengok pula pada Bollinger Band. Okey, apa itu Bollinger Band? Macam mana Bollinger Band ni kita nak gunakan? Okey, macam mana dia relate dengan apa yang kita nak tengok dalam chart? Okey, semua tu saya akan cover hari ni. Alright. Okay, dalam Bollinger Band ni, okay, apa yang kita nak tahu pasal Bollinger Band ni, saya akan terangkan sikit lah, okay, sebab saya akan terangkan lebih lagi di dalam chart, macam mana nak tengok semua kan. Okay, so Bollinger Band ni adalah indikator trend, okay, Bollinger Band adalah indikator trend, dan juga ianya adalah leading indicator, bermaksud dia akan bergerak dulu sebelum price tu bergerak, sebelum candlestick tu bergerak. Macam mana tu? Apa maksud dia? Mungkin benda ni korang tak tahu, tapi jom kita tengok dalam chart. Barulah korang boleh tahu macam mana benda tu, apa dimaksudkan dengan benda tu kan. Alright. So, okay, sebelum masuk chart, sabar dulu, belum lagi. Okay. Sekarang ni kita nak tahu Bollinger Band ni digunakan untuk melihat kekuatan trend dan juga perubahan trend. Macam mana? Korang kena saya bagi tahu secret sikit lah. Okey, korang kena pastikan korang tengok dekat garis Bollinger Band. Dia ada 3 garis, iaitu upper band, middle band dan juga lower band. Dekat situlah korang kena tengok, selalu kena tengok, kena fokuskan. Apa yang nak fokuskan tu, jom kita masuk ke dalam MT4. Okey, so sekarang ni kita dah masuk ke dalam MT4. Kita nak tengok macam mana Bollinger Band ni. So, kita akan masukkan dulu Bollinger Band. Alright, kita akan masuk, kita akan tekan dekat indicator list. Nampak Bollinger Band, ataupun kalau tak ada dekat sini, pergi trend Bollinger Band. Alright. Okay, tekan ni. Ingat period dia 20, deviation 2, shift kosong, close, apply to close. Alright. Ataupun kalau tak nak susah, tekan reset saja. Memang dia akan keluar macam ni je. Alright. Lepas tu macam saya suka tebalkan sikit mengikut ketebalan yang tersendirilah. Ada orang suka betul-betul nipis, ada orang dia suka tengok betul-betul tebal kan. Alright, so saya ambil yang medium saja. Alright, tebal sikit je. Alright. Okay, so sekarang kita dah ada Bollinger Band. Alright. Alright, dekat sini kita nak tengok apa yang kita nak tengok. Kita nak tengok untuk sekarang permulaan, untuk tengok kekuatan trend, kita akan tengok upper band, lower band dan juga middle band. Okey. Alright, so upper band digunakan untuk melihat kekuatan trend. Okey. Ataupun kekuatan uptrend lah. Okey. Uptrend. Okey. So dekat sini boleh tengok. Upper band digunakan untuk melihat kekuatan uptrend. Manakala lower band, okey, kita tulis dekat sini. Alright. Lower band digunakan untuk melihat kekuatan downtrend. Alright. Okay, so kita ada kat sini, kita letak sini. Okay, so apa guna pula middle band ni? Okay, middle band ni digunakan untuk melihat ataupun digunakan untuk garis perubahan trend. Okey, digunakan untuk garis perubahan trend. Maksudnya ini adalah dia punya garis antara perubahan uptrend dan juga downtrend. Okey. Alright. So, okey, kita tengok Okey, dari garis ni, okey, saya akan padamkan dulu untuk sekarang ataupun kita pergi belakang jelah. Kita pergi belakang. Okey. So apa yang kita nak tengok ni, nak tengok sekarang ni, okay. Alright, kita nak tengok close price sesebuah candle, bull atau bear. Alright. So kita kena fokuskan dekat situ. Alright, kalau contoh saya ambil
mungkin yang ini. Alright, saya akan ambil yang ini. Okay, dan juga ini. Okay, kalau boleh nampak tu. Alright, kedua-dua ni dia dah close price di atas upper Bollinger Band. Okay, upper band Bollinger Band. Alright, so sekiranya candlestick close price bull berada di atas Bollinger Band, condong ke atas. Okay, nampak tak dia condong ke atas ni? Dia macam menaik ni, condong ke atas. Nampak tak? Dia naik je straight je, dia condong ke atas. Okay, kalau upper band ni dia condong ke atas, kan, dia close price bull melepasi, okay, upper band dan dia close price atas tu, bermaksud ia merupakan candlestick yang mempunyai kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Okey, tengok ni. Nampak tak? Nampak tak dia punya penerusan perjalanan tu, nampak tak? Dari sini kan dia turun naik, tapi dia naik je, dia turun retest, dia naik je sampai atas ni. Ni weekly sampai 4000 pip. Nampak tak? Tapi dia ada kekuatan untuk dia punya penerusan perjalanan uptrend tu. Alright. Okey, untuk contoh kedua, untuk candlestick continuation downtrend. Okey, untuk kalau candlestick bear. Okey, kalau tengok ni, candlestick bear ni dia close price berada di bawah Bollinger Band, condong ke bawah. Nampak tak dia condong ke bawah ni? Nampak tak Dia condong ke bawah. Dia condong je ke bawah. Lower band ni dia condong je ke bawah. Okey, sekiranya candlestick close price bear, okey, berada di bawah Bollinger Band, condong ke bawah, itu bermaksud ia merupakan candlestick yang mempunyai kekuatan untuk meneruskan perjalanan downtrend. Okey, so nampak tak dia dah close price ni. Okay, lepas tu dia terus je ke bawah kan. Dia terus je ke bawah. Nampak? Sampai sini 1200 pip. Nampak tak? So dia ada kekuatan dia untuk turun ke bawah kan. Macam yang tadi, dia ada kekuatan untuk naik ke atas. Alright. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Alright. Ini adalah candlestick continuation uptrend. Okay, saya nak letakkan nama dia. Okay, tadi kita dah tahu definisi dia macam mana. Sekarang kita nak tahu nama dia pula. Alright, ini dipanggil CCU ataupun candlestick continuation uptrend. Alright. Okay, so ini saya akan letak sini. Okay, nampak tak? Okay, so dekat sini boleh tengok ini adalah CCU. Bila orang sebut CCU, inilah dimaksudkan dengan CCU. Bila close price bull melepasi, kan, melebihi upper band yang condong ke atas macam ni. Nampak tak? Kan, upper band ni dia condong ke atas, dia naik je, condong je ke atas. Nampak? Dia close price di atas macam ni. Okay, ada setengah orang tanya kan, oh macam ni kira ke? Okay, kalau kita tengok rapat-rapat dekat sini, dia tak melepasi sepenuhnya. Kita nak something yang clear macam ni. Nampak tak? Macam ni clear kan? Dia close price atas tu. Okay, ni yang ni clear kan? Dia close price atas tu. Tapi ni tak berapa nak clear sangat. Dia macam ujung-ujung je. Kita ambil yang benda yang clear je. Okay? Alright. Okay, yang untuk yang downtrend ni, ianya dipanggil CCD. Macam saya sebut tadi kan, CCD. Okay, saya tulis dekat sini definisi dia. Tadi kita dah tahu. Sekarang ni nama dia pula CCD, iaitu Candlestick Continuation Downtrend. Okay, alright. So kita letak sini. Ini adalah candlestick continuation downtrend. Bila orang sebut CCD tu, inilah maksud dia CCD, candlestick continuation downtrend. Okey, maksud dia apa?
Okey, candlestick close price bear. Nampak dia dah close kan? Jangan yang yang tengah bergerak tu. Yang mana yang dah close price, okey? Okey, sekiranya candlestick close price bear berada di bawah Bollinger Band condong ke bawah. Nampak tak dia condong ke bawah ni? Nampak tak macam saya letak trend line ni? Nampak tak dia condong ke bawah, dia turun ke bawah kan? Okey, sekiranya candlestick close price bear berada di bawah Bollinger Band condong ke bawah, bermaksud ia merupakan candlestick yang mempunyai kekuatan untuk meneruskan perjalanan downtrend. Dia punya penerusan downtrend tu kuat. Macam kat sini kan boleh tengok kan. So macam tadi juga kan ada setengah orang tanya kan. Okey, saya nak tunjuk sikit yang ini. Kan nampak tak? Ni ujung-ujung ni kira tak? Macam ni. Kalau bagi saya tak kira. Okay? Sebab saya nak something yang clear. Biar mata kita clear. Okay, macam yang ni. Nampak tak candlestick close price ni betul-betul nampak clear. Dia lebih daripada lower band. Kan? Close price macam tu. Kita nak tengok yang betul-betul clear. So, sekarang ni kita nak cerita pasal middle band. Okay, macam mana kita nak tengok middle band ni? Alright. So, middle band ni. Okay, sekiranya close price candlestick close price berada di atas middle band, itu bermaksud perubahan trend daripada downtrend ke uptrend berlaku. Okey, sekiranya candlestick close price berada di bawah middle band, itu bermaksud perubahan trend daripada uptrend ke downtrend berlaku. Okey, macam mana kita nak tengok dalam chart? Okey, dekat sini. Okey, kalau kita boleh tengok, okey, candlestick bear ni dia dah close price bawah dekat middle band ni, bawah middle band. Itu bermaksud dia perubahan trend daripada uptrend di atas middle band, jadikan dia sekarang trend dia adalah downtrend. Okey, boleh tengok bila dia dah close price dekat situ, lepas tu harga pun drop, candlestick pun turun ke bawah dan ada kekuatan untuk turun lagi. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, okey, ini adalah contoh yang daripada uptrend dia turun ke downtrend. Okey. Alright. So kita mungkin boleh tulis sikit kot. Saya tulis dekat sini, okey. Okey. Sekiranya candlestick close price berada di bawah middle band, tu bermaksud downtrend. Okey. Alamak. Okey, mungkin saya kena tulis balik ni kot. Kejap. Middle band. Okey, middle band. Saya tulis lagi satu dekat sini. Okey. Itu bermaksud downtrend. Okey. Nampak tak? Okey, saya letak dekat sini bagi nampak sikit. Okey, sekiranya candlestick close price berada di bawah middle band, itu bermaksud downtrend. Nampak tak dia close price? Okey. Ini tak kisah bull atau bear, dua-dua. Kalau nampak di close price ni, nampak tak? Di bawah middle band itu bermaksud downtrend. Okey. Okey, sekarang contoh kita pula yang upper band pula. Middle band, kita nak tengok kepada yang uptrend pula. Okey. Sekarang ni saya dah dapat contoh dekat sini. Alright. Sekiranya candlestick close price berada di atas middle band, di atas dia, ingat atas middle band, itu bermaksud uptrend, perubahan trend daripada downtrend jadi uptrend. Nampak tak? Okey, dekat sini saya bagi contoh. Nampak tak dia dah close price di atas middle band? Nampak tak dia close price di atas middle band? Nampak ni? Okey. So daripada downtrend, dia pergi ke downtrend, dia close price bawah middle band. Sekarang ni dia dah jadi uptrend pula, perubahan trend tu. Ini adalah garis panduan. Ingat middle band ni adalah garis panduan. Yang nak tengok dia naik uptrend ke ataupun downtrend. Okey. So saya akan tulis dekat sini. Okey.
Macam tadi juga, sekiranya candlestick close price berada di atas middle band. Okay, saya tahu memang tak cukup tepat, so saya kena tulis lagi satu. Okay, itu bermaksud downtrend. Okay, okay, itu bermaksud downtrend. Alright, okay. Nampak tak? Sekiranya candlestick close price berada di atas middle band, itu bermaksud downtrend pula. Silap pula saya sebut. Uptrend. Allah. Uptrend. Apalah. Teringat tadi kan downtrend kan. Okay. Itu bermaksud uptrend. Nampak tak? Di atas middle band itu bermaksud uptrend. Nampak tak? Lepas dia dah close price dekat sini je, nampak tak? Nampak kekuatan dia menaik tu. Dia dah close price sini je, nampak dia naik. Dia naik, lepas tu dia naik lagi sampai 2000 pip. Dia naik je. Itulah bermaksud ini adalah garis panduan. Middle band ni adalah garis panduan. Okey. Ingat, garis panduan perubahan trend. Okey. Okey, ada yang mungkin ada yang terfikir kan, contoh mungkin boleh ambil contoh dekat sini kan, nampak tak? Dekat sini, kejap saya ni dulu. Okey, saya buat macam ni. Nampak tak? Jadi kalau dia close price atas ni, jadi dia nak uptrend, tapi kenapa dia turun bawah? Itu normal. Itu pasal itulah kita kata market adalah 50-50. Kita kena selalu ada risk management, macam mana kita nak jaga money management kita semua. Ini adalah panduan. Tapi ada tak dia naik macam ni? Selalunya dia akan macam ni. Nampak? Lepas tu bila dia close price bawah ni, dia akan turun pula. Lepas tu dia close price atas, dia akan naik. Nampak tak? Ada je dia close price macam ni tapi terus naik. Jadi itu yang kita kena selalu ada dalam fikiran kita, yang risk management kena selalu ada. Tapi kita kena faham lah, ini adalah garis panduan. Boleh je dia turun macam ni, lepas tu dia terus naik. Okay. Nampak tak? Ada je dia macam ni, nampak macam nak naik, tapi dia turun balik. Jadi situ kita kena faham juga. Okay, ini adalah tengok kekuatan trend. Tapi selalunya dia memang kalau dah jadi CCU, dia akan teruskan perjalanan. Nampak tak? Dia retest, dia naik balik. Itu yang penting kita kena selalu ingat. Alright? Okey, sekarang kita pergi pula kepada bentuk-bentuk Bollinger Band. Macam mana kita nak tengok bentuk-bentuk dia pula? Tadi kita dah tengok garis, iaitu upper band, lower band dan juga middle band. Okey, sekarang ni kita nak pergi pula kepada bentuk dia. Macam mana bila dia terbentuk tu, apa maksud dia? Okey. So sekarang ni kita akan tengok dulu bentuk yang pertama, iaitu saya tulis dekat sini. Okey. Flat. Okey. Flat. Okay, saya letak macam ni lah kot. Okey. Saya letak E. Alright. So E flat. Okey. So boleh tengok dekat sini. Okey, ini contoh yang saya nak tunjuk. Okey, apa dimaksudkan Bollinger Band ataupun orang panggil BB to flat? Okey, maksud dia macam ni. Okey, boleh nampak tak? Dia tak naik, dia tak turun. Nampak? Dia tak naik, dia tak turun. Memang dia tak perfect lah, kan? Dia tidaklah perfect, tapi dia tidak naik, tidak turun, tapi dia flat lah. Boleh tengok dekat sini kan. Bollinger Band dia flat je kan. Mungkin dekat sini pun boleh tengok. Ni nampak ni, dia macam flat. Nampak? Dia macam flat. Ni lagi penting. Alamak, tersilap pula line. Okey, nampak tak? Dia flat je. Nampak tak? Okey, apa yang dimaksudkan dengan flat ni? Alright, flat ni maksud dia market tengah sideways. Nampak tak? Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, baru dia break. Tapi break kejap lagi kita ceritakan. Sekarang kita cerita flat dulu. Alright. So maksud flat ni market tengah sideways. Maksudnya contoh dekat sini, nampak
turun. Lepas tu dia naik. Ya Allah, salah lagi. Nampak? Lepas tu dia naik. Nampak tak? Lepas tu dia turun. Dia naik. Baru dia break. Okay, tapi lebih kurang macam ni lah. Maksudnya dia main area di sini je. Kan? Dia tak ada terkeluar ke, terlebih ke, atas atau bawah, tidak ada. Okay, dia sideways je. Dia main situ je. Okay. Okay, ni mungkin saya boleh ni. Okay. So, sekarang ni, market sideways, dia ada tiga definisi yang kita boleh letak lah. Itu sideways. Okay. Sekarang saya letak dekat sini. Antara market sideways. Okay. Okay, sideways. Okay, yang kedua adalah market indecision. Okay. Maksud market indecision ni, maksud dia market tak ada maki pula. Market tidak ada arah untuk pergi. Maksudnya dia tak tahu lagi dia nak pergi uptrend ke, dia nak pergi downtrend. Dia bukan tak ada arah lah, dia banyak kepada tak ada decision lagi. Dia tak tahu lagi. Okay. Ataupun ada juga news coming. Maksudnya ada berita, news akan datang. News coming. Okay. Okay. Nampak? Alright. Okay, saya letak kat sini. Okay. Flat maksud dia, boleh tak saya letak macam ni? Tak cantik lah. Tak apa, saya letak macam ni lah. Alright. So, flat bermaksud market sedang sideways. Market indecision, tiada keputusan, tiada decision. Dan juga news akan datang. Alright. Okay, itu dimaksudkan dengan BB flat. Maksudnya boleh nampak tak bentuk dia flat je. Kan? Bentuk dia flat je. Maksudnya dia tak pergi mana-mana lagi. Dia main situ je. Dia tak break mana-mana. Mungkin juga saya boleh contoh lain. Ni pun flat juga, nampak tak? Dia flat je. Nampak? Dekat sini. Nampak tak? Dia flat je. Adalah, memanglah tidak perfect dia punya flat tu. Tapi boleh tengok lah. Kan? Dia flat. Nampak tak? Dia ada squeeze. Lepas tu dia flat balik. Lepas tu dia squeeze. Lepas tu dia flat. Squeeze, flat. Nampak? Macam tu lah maksud dia. Okay. Alright, sekarang kita pergi pula kepada bentuk yang kedua. Okay, iaitu squeeze. Okay. Apa maksud squeeze ni? Alright. Maksud squeeze ni, maksudnya dia ready nak break. Maksudnya candlestick tu, market tu ready nak break. Okay. Alright, kita boleh tengok dekat mana candlestick close price tu berada kan. Contoh dekat sini kan. Okay, untuk kita nak tengok, lihat trend kan. Okay, contoh dekat sini kita boleh tengok, nampak tak market dia squeeze. Okay, bentuk squeeze dia macam ni tau. Dia macam tercekik tu, nampak tak? Dia macam tercekik tu. Okay, nampak tak? Dia squeeze. Dia ready nak break, dia squeeze. Tapi dia sideways balik kan. Lepas tu dia squeeze lagi. Nampak tak? Dia squeeze. Nampak tak? Dia macam masuk ke dalam macam tu. Dia macam tercekik macam tu kan. Itulah maksud squeeze. Maksudnya ready nak break. Nampak tak? Dia squeeze lagi. Lagi kecil dia squeeze. Nampak? Dia squeeze. Lepas tu dia sideways lagi. Tapi akhirnya, nampak tak? Bila terlepas je dia punya squeeze tu, dia terus break. Nampak tak? Dia break jauh tu. Nampak tak? Okay, sekarang saya akan tulis apa maksud dia. Sekarang kita akan tengok. Sekarang squeeze. Okay. Squeeze bermaksud, okay, market ready nak break. Nampak? Okay, market ready nak break. Okay. Okay. Dan juga dia ada set up entry
pada time frame lebih besar. Pada satu time frame lebih besar. Itu maksud dia. Okey, dekat sini maksud dia ada setup time frame satu lebih besar. Maksudnya okey, kalau kita tengok daily ada tak? Okey, dekat sini kita boleh tengok, ataupun kita tengok yang ni. Okey, saya rasa kita boleh ambil contoh yang ini lah, sebab saya ada buat analisa tadi dan saya tengok ini perfect example lah kita boleh tengok. Okey, nampak tak daily sedang squeeze? Nampak tak dia macam ni kan? Nampak tak? Alright, sekejap saya tunjuk. Okey, tunjuk ni, tengok. Okey, dekat sini daily nak squeeze kan? Daily sedang squeeze kan? Okey, lepas tu kita boleh tengok weekly. Okey, apa jadi kat weekly? Weekly dia dah sampai atas ni. Mungkin juga dia nak turun ke bawah, mungkin untuk retest. Tapi itu kita akan tengok dengan multi time frame dan juga cara tengok CDS semasa dan break, macam mana kita nak tengok break dan retest. Semua itu ambil kira, tapi kita kena tengok dulu. Maksudnya ada entry di time frame lebih besar. Alright. So kita tengok balik tadi. Okay, market ready nak break. Okay, maksud dia tengok dia nak ready break, tapi dia dia jadi balik sideways balik dekat sini. Dia dah squeeze lagi, dia ready nak break, tapi dia sideways lagi. Nampak tak? Dia ready nak break, dia sideways lagi. Lebih lama dia sideways, lebih kuat dia punya break tu nanti. Lebih maksudnya perjalanan break tu akan lebih kuat. Macam tu. Nah, nampak ni tak? Kan? Dia sideways berapa lama ni? Lama. Kan? Satu candlestick ni 4 jam kan? Berapa lama ni? Dia sideways. Lepas tu dia break. Nampak tak? Okay. Sekarang kita akan terus pergi ke... Okay, saya letak sini. Okay, saya akan letak sini dulu. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula dekat bahagian yang ini, bahagian break pula. Macam ni kita nak tengok break. Okay lah, katalah ambil yang inilah. Alright, kita ambil yang ini sebagai contoh. Okay, apa maksud break ni? Kita tulis dulu. Okay, break, bentuk BB yang break. Alright. Okay, dekat sini kalau boleh tengok, apa maksud break dia? Maksud dia market breakout. Maksudnya market tu breakout. Alright. Okay, market breakout maksud kita kena tengok mana candlestick close price tu, mana arah dia kan. Contoh. Okay, mungkin kita boleh tulis dekat sini. Okay, lihat di mana candlestick close price berada untuk melihat trend. Saya rasa tak muat ni kot untuk melihat trend. Kalau tak muat ni lah, kejap saya tulis sikit. Okay, untuk melihat, saya buat satu lagi bawah bagi dia lengkap, iaitu trend. Okay, alright. So sekarang ni kita tengok. Alright, dekat sini nampak tak market dia break? Maksudnya bentuk break tu macam ni. Nampak tak trend line? Nampak tak dia condong ke bawah? Dia condong ke bawah ataupun dia condong ke atas. Nampak tak dia dah squeeze? Tadi kita belajar pasal squeeze kan? Nampak? Sekarang dia tengah break. Okay, dia dah break. Dia break ke bawah. Nampak tak? Dia turun sampai bawah ni. Nampak sampai bawah-bawah sana. Berapa pip ni? Kan? Kata dari sini lah. Dia dah jadi CCD. Dia turun sampai sini. 1000 pip. Nampak? 1000 pip dia tarik tu. Jauh Pak Hang. Okay. So kita boleh tengok ini adalah market breakout. Maksudnya dia dah squeeze, lepas tu dia break. Break nampak tak? Dia akan condong ke bawah. Nampak? Dia condong ke bawah. Itulah dimaksudkan dengan break. Ingat kan? Tadi dia dah squeeze. Squeeze ni bentuk macam ni. Lepas tu dia break macam ni. Nampak tak? Ini nampak dia close price pula. Dia condong ke bawah. Nampak tak candlestick close price bear? Melepasi lower band.
nampak dia close price di bawah lower band. Okey. Alright, sekarang kita dah tengok breakout untuk downtrend. Okey, kita cari sekejap, saya cari yang breakout untuk uptrend untuk kita buat reference. Okey, so saya dah dapat ni reference satu. Okey, dekat sini kita boleh tengok alright. Apa yang kita belajar tadi, kita tengok, kita aplikasi balik. Kita tengok tak, nampak dia squeeze. Nampak dia squeeze. Dia ready nak break, dia terus break. Nampak dia terus break, naik atas. Nampak macam ni lah. Ini dia maksudnya. Tengok, pastikan. Tengok candlestick close price dekat mana. Kalau sebagai contoh dekat sini. Nampak tak close price dia melepasi upper band. Dia close price atas upper band. Yang condong ke atas. Kekuatan dia untuk naik adalah tinggi. Nampak tak dari sini? Dia naik tu. Kan, dari close price ni dia naik sampai sini 200-300 pip. Nampak? Itu adalah dari segi break yang kita nak tengok kan. Ini nampak dia break ke atas. Yang ini the flat. Okay. Yang ini squeeze, market ready nak break, ada setup pada time frame satu lebih besar. Okay. Okay, break bermaksud market breakout. Lihat di mana candlestick close price berada untuk melihat trend. Nampak tak dia close price bawah ni? Nampak dia terus je turun. Macam dekat atas tadi yang kita tengok. Kat sini nampak tak? Naik atas ni, close price atas ni dia naik je. Itulah cara kita nak tengok kekuatan trend dan juga dekat mana trend tu nak pergi. Alright. So kita ada lagi satu last. Okay, satu lagi last yang kita kena tengok, iaitu tilt. Apa dia maksud dengan tilt ni? Okay, dekat sini terus ada kita punya ni, apa nama? Kita punya reference lah kan. Nampak tak? Nampak tak? Dimaksudkan oleh tilt ni. Okay. Ini saya nak ajak sekali terus, iaitu tilt. Ataupun condong. Ataupun condong lah kot saya tulis kan. Condong. Okay. Nampak tak? Okay. Dia ada dua jenis condong, iaitu incline bermaksud uptrend. Okay. Incline bermaksud uptrend. Kalau dalam case ni, ianya adalah decline bermaksud downtrend. Okay. Kat sini boleh tengok ini dia decline. Ada juga incline masuk uptrend. Ini kita boleh tengok dia ikut je. Dia macam flat tapi flat ke bawah. Itu dia panggil decline, bermaksud dia tengah downtrend. Downtrend dia kuat juga, nampak tak? Dia turun tu. Okey, sekejap saya cari yang uptrend pula. Mungkin boleh tengok yang ini. Yang ini kan. Nampak tak dia naik ke atas, bibi condong ke atas. Ni incline. Nampak tak? Dia naik ke atas. Nampak dia naik je. Okey. Itulah dimaksudkan dengan tilt. Okey, so ingat. Alright. Kita ingat bentuk-bentuk balik, iaitu yang pertama flat. Maksud dia sideways, market tak ada decision, news akan datang. Contoh macam tu, sebelum dia break, dia tak ada keputusan lagi. Dia nak break ke atas ke, dia nak turun ke bawah ke, dia tak ada dia punya keputusan lagi. Alright, and then kita boleh tengok squeeze. Kan, squeeze masuk market ready nak break, ada setup pada satu time frame lebih besar. Contoh macam tadi saya tengok dekat daily ni dah squeeze, maksudnya ada entry di weekly ni. Kepada kalau minggu ni ada entry dia sendiri. Tu kita kena tengok kepada cara mapping, cara analyze multi time frame. Okay, kita tak pergi sana sekarang, cuma kita nak bagi tahu dulu apa dimaksudkan dengan semua ni dulu. Okay. Squeeze, market ready nak break, ada setup time frame pada satu time frame lebih besar. Okay. Lepas tu kita tengok break juga. Dekat sini nampak tak ada break. Lihat di mana candlestick close price berada untuk melihat trend. Tengok di close price dekat bawah ni, dia terus turun. Kekuatan dia downtrend kuat. Okay. Lepas tu kita tengok tilt, condong kan. Maksudnya condong ke mana? Ke bawah,
ataupun ke atas. Itu bermaksud dia incline bermaksud uptrend, decline bermaksud downtrend. Macam ni dia decline, dia turun bawah. Dan juga kalau macam ni dia naik atas, nampak tak? Okey. So itu adalah asas Bollinger Band yang kita nak tahu dan saya kongsikan hari ini. Alright, so korang dah tahu macam mana nak tengok Bollinger Band kan? Apa yang nak ini fokuskan, apa yang kita nak fokuskan. Okey, ingat jangan lupa tadi saya dah bagi tahu. Okey. Ingat iaitu garis Bollinger Band tu. Upper band apa dia buat kan? Middle band apa dia buat dan lower band apa dia buat. Dan juga ingat bentuk-bentuk Bollinger Band tu kan. Yang mana dia flat, apa maksud dia, bila dia squeeze, apa maksud dia, apabila dia break, apa maksud dia, dan juga apabila dia tilt, apa maksud dia. Saya dah terangkan tadi kan. Korang kalau tak faham lagi, boleh rewind video ni ataupun boleh tengok video sebelum-sebelum ni. Okay. Ada link dekat atas nanti. Okay. So, kita dah selesai bahagian Bollinger Band. Okay. Kita dah selesai sampai sini dulu untuk Bollinger Band. Kita akan teruskan dengan yang lain-lain nanti. Okay. So, korang jangan lupa like, subscribe dan juga jangan lupa komen dekat video ni. Okay. Komen yang murni-murni ke, komen je lah apa-apa korang nak komen. Nanti kita orang baca dan insyaAllah kita orang akan reply juga. Alright. So, terima kasih dan salam hormat.